Salah satu contoh sunnah yang makruh ialah melewatkan buka puasa. Bagi Nabi tak ada masalah, bagi kita makruh. Kemudian antara disebut dalam kitab-kitab yang saya rujuknya tuan-tuan, ada sunnah yang haram. Kita pun pelik juga. Kenapa? Kerana sunnah itu ada perbuatan Nabi. Salah satunya, mana perbuatan Nabi yang haram? Ialah kahwin lebih pada 4. Nabi kahwin? Ya, Nabi kahwin. Maka sunnah Nabi tak kahwin tu? Ya, sunnah Nabi. Berapa bilangan Nabi kahwin? Ada kata 9, ada kata 10. Maka kita sunnah Nabi ni tak nak. Ke satu pun tak mampu dah. Bukan masalah mampu tak mampu, masalah boleh tak boleh. Tak boleh. Kenapa tak boleh? Kerana itu adalah untuk Rasulullah. Habis katanya nak ikut perbuatan Rasulullah. Kan perbuatan Rasulullah itu ada sunnah. Ya, ada hukumnya yang kita kena faham. Habis kita ni berapa? 4 ajalah. Saya ingat lagi, ya Allah irham Tok Guru Ni Aziz, masa saya duduk mengaji di Pulau Melaka dulu. Tok Guru kata, kenapa 4? Kenapa? Dia kata, orang lelaki ni tuan-tuan, sekuat mana dia, sama ada zahir dia atau kuat batin dia, 4 ni paling itu dah. Cukup dah. Ni saya ingat lagi Tok Guru mengajar dulu. Masa tu saya tingkatan berapa ya? Tapi ingat sampai sekarang. Ya? Sebab dia ada perkiraan dia. Perkiraan dia, kalau yang ni datang bulan, pergi yang ni, kan ni datang bulan, pergi yang ni, balik-balik, dah okey yang ni. Dia ada pusingan dia. Begitu juga bersalin, ada pusingan. Ni kalau 4 ni, minta maaf puan-puan, ni bukan saya nak cerita ni, saya cerita Tok Guru Ni Aziz ni, dia nanti marah kat saya pula. Kan? Jadi nak bagi tahunya, orang lelaki ni hebat takat mana dia, kuat tara mana batin dia, 4 kira dah okey dah. Kalau 5 ni bohong, Tok Guru kata. Saya tak cukup lah ustaz 4 ni, kena 5 ni bohong. Kalau dia ambil 5, memang dia out. Boleh ke cakap gitu? Maknanya dia tipu, mana kekuatan dia itulah. Tapi Rasulullah ni diberi kekuatan lebih daripada itu. Kekuatan Rasulullah itu ada setengah kata, itu bukan bab ni, bukan bab hukum, tapi itu bab keistimewaan Rasulullah. Ada juga yang sebut begitu. Tapi ada juga dalam kitab-kitab membahaskan, iya itu sunnah, tapi sunnah itu hukumnya haram, hanya khusus untuk Rasulullah, walaupun ia adalah perbuatan Rasulullah. Boleh tuan-tuan ya? Maknanya kena tengok hukum ya. Sunnah yang wajib, ini janggut wajib, sunnah yang sunat. Serban sunnah tapi sunat. Apa lagi? Tu tegakkan Islam tu wajib, tegakkan hukum Allah tu wajib, tegakkan negara Islam tu wajib. Kenapa yang lain kita bersungguh-sungguh tu ataskan, kenapa tegakkan hukum Allah itu tak bersungguh-sungguh? Kenapa bila mana orang hina hukum Allah kita berdiam diri, sedangkan itu sunnah yang wajib? Kata cinta pada Nabi, kata kasih pada Nabi, kata nak ikut Nabi. Nabi sampai apa tu ataskan, sampai pergi ke Madinah, kena serang di Madinah dan sebagainya. Kenapa tu? Kerana Islam dan menegakkan sebuah negara. Masa tu pun saya mengaji dengan Allahyarham Tok Guru Datuk Haruddin. Masa ya, Tok Guru baca kitab apa masa tu tuan-tuan? Fiqhul Manhaji kata silap. Ya, ada hari tertentu tuan pernah pergi ke Bangi. Fiqhul Manhaji. Ala mazahib Al-Imam Asy-Syafi'i, itulah kitab dia. Fiqh Manhaj. Karangan Dr. Mustafa Bora. Ya, Dr. Mustafa Bora. Tapi dalam tu Allah alam tahu. Tapi antara tuan guru sebut ialah amalan ibadah yang Nabi tinggalkan kepada kita sebagai sunnah yang kita nak laksanakan, dia bahagi kepada 2. Ayat tu muka surat 191 tu. Yang pertama, ibadah khusus. Yang Nabi tinggalkan pada saya, pada tuan-tuan, ibadah khusus. Yang kedua, ibadah umum. Ada juga istilahnya begini tuan-tuan, dalam bahasa Arab ada ibadah disebut ibadah mahdoh. Kalau kita terjemah bahasa Malaysia, mahdoh ni ialah ibadah yang suci dan murni. Ada ibadah yang ghair mahdoh, yang tidak suci, tidak murni. Tapi bahasa mudahnya, mahdoh ni ibadah khusus, ghair mahdoh ibadah umum. Apa makna ibadah khusus?
ibadah yang datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi terikat dengan beberapa perkara. Ya, Rasulullah hajar kita beribadah dan Rasulullah dah ikat kita. Pertama, dia ikat kita pada waktu. Mesti waktu ni buat, waktu lain tak boleh. Yang kedua, tempat. Rasulullah ikat kita pada tempat. Contoh nak tawaf mesti hanya di Mekah. Dah tawaf, iyalah tawaf tu di Mekah. Tawaf Bukit Uhud ke tawaf apa? Bukan, tawaf Kaabah. Ni tempat. Bulan Nabi dah tentu, puasa wajib hanya bulan Ramadan. Ibadah haji bermula bila? Syawal kan? Zulhijjah, Zulkaidah. Ni bulan. Kemudian Rasulullah tetapkan bilangan. Zuhur rajin takat mana pun 4 rakaat, malah 4 juga. Ke malah tinggal 3,5. Tak, ni bilangan. Kemudian cara pelaksanaan. Sembahyang begini cara dia, puasa begini cara dia, haji begini cara dia. Tak boleh tukar. Dan keadaan. Jadi ibadah khusus ialah ibadah yang Nabi tentukan waktu, Nabi tentukan tempat, Nabi tentukan bulan. Kalau dia berkait dengan bulan, Nabi tentukan bilangan, Nabi tentukan pelaksanaan. Apakah contohnya? Contohnya ialah solat 5 waktu. Ni Nabi tentukan masa, Nabi tentukan cara, Nabi tentukan bilangan. Puasa wajib, Nabi tentukan bulan Ramadan. Berapa hari? Nabi tentukan hari. Zakat, Nabi tentukan qadar zakat. Ya, zakat ternakannya berapa, zakat apa ni? Apa-apalah tuan-tuan, dia ada tentu. Ibadah haji dan perkara-perkara yang berkait dengan akidah. Ibadah umum ni ialah ibadah yang Nabi tak ikat dengan beberapa perkara. Tak terikat dengan waktu, tak terikat dengan tempat, tak terikat dengan bulan, tak terikat dengan bilangan, tak terikat dengan cara dan keadaan anda bagaimana. Contohnya ialah, saya bawa contoh yang paling mudah, membaca Quran. Membaca Al-Quran ini ibadah umum. Tuan-tuan nak baca bila? Pukul berapa? Nak baca surah mana dulu? Nak baca hari apa? Nak baca di mana? Baca je lah. Tapi ada juga dalam satu kitab, saya sebut satu lagi tuan-tuan, sebagai tuan-tuan mudah. Ada satu kitab, dia tulis begini, ibadah mahdoh, ibadah khusus. Di bawah ibadah mahdoh yang khusus ini, dia bahagi 2. Ada ibadah khusus yang terikat dengan peraturan, ada ibadah khusus yang tak terikat dengan peraturan tadi. Contohnya Quran. Dia bawa satu lagi. Ada Quran, ibadahnya baca Quran ni ibadah khusus. Dan Nabi ikat dengan bilangan surah. Contohnya surah Al-Kahfi. Surah Kahfi ni Nabi minta kita baca hari Jumaat atau malamnya atau siang. Ni dikira ibadah tu khusus dan Nabi telah tetapkan masa. Adapun surah-surah yang lain ada juga. Contohnya surah Al-Mulk, Nabi tetapkan kita baca sebelum tidur. Tapi kita tanya balik, kalau tak sebelum tidur baca siang hari boleh tak? Boleh tak? Boleh. Kerana surah Al-Mulk itu adalah Al-Quran. Al-Quran itu hukum bacanya adalah sunat. Bila sunatnya? Pagi pun sunat, malam pun sunat. Berapa ayat nak baca? 1 ayat pun sunat, 10 ayat pun sunat. Boleh ya? Maka kalau kita dah faham bab ini, tak payahlah timbul apa-apa. Habis kalau baca Yasin malam Jumaat, sunat lah. Tak bid'ah ke? Sikit-sikit bid'ah. Dia ingat amalan agama ni bid'ah je. Ada satu tu dia berdebat dengan seorang maulana di Indonesia. Dia datang, dia tanya soalan. Baca Yasin malam Jumaat, tahlilan, sunnah ke bid'ah? Akhir sekali maulana tu jawab apa? Jangan berfikiran begitu. Seolah-olah Islam ini kalau tidak sunnahnya bid'ah, kalau tidak bid'ahnya sunnah. Itu telah menyempitkan Islam. Betul ya? Sunnah ke bid'ah? Kata sunnah, bid'ah lah. Kata bid'ah, sunnah lah. Itu je kah Islam? Itu telah menyempitkan pemahaman Islam. Yang kita kena tanya, apa hukum? Hukumnya apa? Wajib, sunat. Okey, kalau tuan baca juga Yasin malam Jumaat, tiap-tiap Jumaat, apa hukum? Itu yang perlu ditanya. Ditanya sunnah ke bid'ah? Sunnah lah. Baca Quran tu kan sunnah.
Sunnah pula ada dua makna, satu sunnah Nabi, satu hukumnya sunat. Sunnah juga bahasa Arab. Lepas tu perbincangan begitu luas. Okey tuan ya, diam macam ni. Jadi ada amalan yang Allah bagi, Nabi bagi pada kita, silakan berzikir kepada Allah. Nak baca bila? Ada setengah Allah kata bukratan wa asila, pagi pun boleh baca, petang boleh baca, habis malam, habis waktu duha. Bilangannya berapa? Ada yang Nabi tentukan bilangan. Contohnya lepas sembahyang subhanallah 33. Yang ni dia panggil ibadah khusus. Tapi zikir tu pula dibahagi pada dua. Ada zikir khusus, ada zikir umum. Atau dalam satu kitab yang lain dikatakan ada zikir muqayyad. Apa makna zikir muqayyad? Zikir yang Nabi tentukan masa, Nabi tentukan bilangan, Nabi tentukan cara. Contohnya selepas sembahyang ada Nabi tentukan zikir muqayyad. Nabi tentukan baca subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar. Berapa subhanallah? 33. Alhamdulillah 33. Ni kena kira betul-betul imam dia. Kok imam tu yang lebih, kita ikut aja ke kita lebih pada imam pula? Kena kira sungguh-sungguh tuan-tuan, sebab fadilatnya berbeza. Allah akbar 33, kemudian genapkan dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kalau kita baca yang tu kata Nabi, Allah ampunkan dosa-dosa kita walau sekalipun dosa kita sebanyak buih di laut. Sebab itulah tuan-tuan, bila mana imam kita bagi salam, kalau tak nak ke mana, duduk sekejap, duduk sekejap. Kalau tak nak ikut yang lain, tak payahlah ya, sebab ada orang dia petikai, ada dalil kan ni, ada dalil kan ni. Okey, yang subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, itu hadis sahih. Duduk sekejap, baca yang tu kalau tak nak baca yang lain. Allah ampunkan dosa kita sebanyak buih di laut. Itu yang dikatakan zikir muqayyad. Ada satu lagi zikir mutlak. Apa makna zikir mutlak? Zikir yang Nabi tak ikat dengan masa, Nabi tak ikat dengan tempat, Nabi tak ikat dengan bilangan. Berapa nak zikir? Zikir je lah. 1000 boleh? Boleh. 100,000? Boleh. Mana dalil Quran? Allah kata ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hendaklah kamu berzikir kepadaku, ya wahai orang beriman, berzikirlah kamu dzikran katsira, zikir yang banyak. Berapa banyak? Allah tak tentukan, maka terpulang pada kita 100,000, 200,000, silakan. Bila? Pagi, petang, malam, duduk dalam kereta. Kalau tuan-tuan, saya nak tanya tuan-tuan duduk dalam kereta tu, duduk bawa kereta tu, tuan-tuan berzikir tak? Berzikir tak? Ada dalil? Ada dalil Nabi suruh berzikir dalam kereta? Ada dalil tak Nabi suruh berzikir dalam kereta? Kereta pula, kereta Honda, kereta Toyota, ada Nabi sebut hendaklah kamu berzikir semasa naik Honda, ada. Tapi kalau saya tanya tuan-tuan, boleh tak berzikir dalam kereta? Boleh apa? Tak ada dalil. Bukan tak ada dalil, ada dalil umum. Berzikirlah kamu. Maka tak tentukan tempat, tak tentukan masa, tak tentukan cara. Sehingga kalau ada Nabi larang semasa bawa kenderaan, terutamanya kenderaan kereta yang 4 roda, tu tak boleh berzikir. Kalau tidak, tak fokus. Ada. Saya pernah, sebab tu saya pernah cuba. Ni kali ketiga dah saya cerita pada tuan-tuan. Ni habis dah, khatam dah ni. Saya pernah, ni live kan ni. Ni bahaya ni tuan-tuan, live ni. Saya pernah, masa tu saya naik Wira. Masa beli kereta mula-mula dulu. Saya habis kuliah di sini pukul 9 macam ni lah. Solat sampailah 9.30. Saya nak balik Kelantan. Ya, kakak saya telefon, kat mana ni? Tak bertolak lagi, belum lagi. Ya, baru habis kuliah, tapi dah dalam kereta dah. Pukul berapa ni? 9.30. Okey. Tuan-tuan, malam tu saya nak cuba zikir. Nantilah tuan-tuan minta, bukan ni sekarang tak boleh lah, nanti lain-lain kali kita bagi. Saya cuba satu zikir tuan-tuan sekalian. Saya baca. Ya, sampai ke Kota Baru. Tuan-tuan tahu sampai pukul berapa? Pukul 3.30 ataupun pukul 3.45 saya sampai. Tolak 9.30 kat sini. 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 1.30, pukul 3. Tapi saya ambil masa cepat tuan-tuan sekalian. Ya, sepatutnya saya sampai pukul 5 atau pukul 6 gitulah, paling lewat lah. Tapi saya sampai 3.30. Saya ketuk pintu, kakak saya tak nak buka. Dia kata betul kan? Saya kata betul lah. Laju sangat. Bukan laju, zikir, terbang sikit-sikit kata. Jangan main-main tuan-tuan, zikir ni jangan main-main. Cubalah sekali. Ya.
Masa tu bawa tekan aja tuan, sampai tak boleh nak tekan dah, tekan. Ya, pergi. Ya, corner berapa saya pun tak tengok dah berapa. Saya corner tak corner berapa. Janji zikir. Allah subhanallah subhanallah subhanallah. Ada juga campur-campur zikir. Ha. Jangan main-main zikir ni tuan-tuan sekalian ya.